jatuh dia di sini juga. Dan akhirnya tuan-tuan membuat tingkah laku. Tuan-tuan boleh buat dan tuan-tuan tak payah nak buat. Tapi kenapa tuan-tuan buat? Siapa yang beri akhirnya raja kepada askar-askar ya? That's why kenapa Imam Ghazali banyak menekankan supaya makanan-makanan hati itu penting. Supaya dalam banyak perkara yang tuan-tuan menghadapi situasi masalah klien yang macam-macam, klien banyak perkara yang macam-macam, akhirnya yang memberi maklumat yang bermakna datang daripada hati yang luhur, yang latif, yang berpenuh cahaya keimanan. Tahu tak hatinya tu kan tuan-tuan boleh berfikiran bila tuan-tuan baca kisah-kisah, bila tuan-tuan baca surat khabar 1 MDB, sensitif tu ya. Tuan-tuan boleh meletakkan pelbagai persepsi dan pandangan. Betul? Dan siapa agaknya yang memberikan satu tu akhirnya yes. Ataupun kisah-kisah lain, kisah budak yang kena langgar, kisah apa-apa semua kan kita ada mungkin marah, kita mungkin rasa kesian, mungkin kita rasa kita memberikan doa pada diri dia. Siapa yang memberikan itu akhirnya? Yes. Tuan-tuan boleh beremosi, anak kita nakal, kawan kita buat apa-apa entah apa kita boleh marah, kita boleh sabar, kita boleh yes. Tapi akhirnya siapa, kenapa kita memilih begitu? Di situ juga sebenarnya. Kenapa okey. Nampak tak tuan-tuan Dan satu lagi kan, di situ tuan-tuan dan puan sekalian bila tuan-tuan buat macam ni tadi terima maklumat, kemudian dia akan datang kepada ni apa dalam ni ada apa dalam di tangan kita ni, sistem saraf. Bayangkan kalau ada satu perkara yang tak ada dalam diri kita, iaitu ar-ruh. Apa jadi? Keluarlah ruh daripada jasad anda. Boleh bergerak? Boleh berfikir? That's why kenapa manusia menurut Islam dalam kaunseling syar'i sebenarnya mementingkan kita fokus kepada keperluan manusia itu secara menyeluruh, bukan melihat kepada satu-satu elemen saja. Ini yang dasar-dasar dia nak sebut bukan melihat pada satu-satu elemen saja. Cuma di situ di mana yang tidak seimbang, maka itu yang akan menjadi kita fokus kita supaya akhirnya kefungsian secara menyeluruh itu akan berjalan dengan baik juga. Nampak kan? Macam kita sendirilah, anda akan rasa menikmati kehidupan dengan baik apabila kita sihat, apabila kita mempunyai emosi yang stabil, apabila rohani kita sentiasa terisi dengan santapan-santapan yang boleh membuatkan kemantapan iman kita. Nampak tak? Dan akhirnya kita akan menikmati kehidupan dengan keadaan cukup sempurna. Jadi itulah yang pertama. Yang kedua, tentang peranan manusia sebagai khalifah. Apa maksud khalifah? Wakil. Habis lagi? Pemimpin lagi. Maksud khalifah di sini betul. Pemimpin di situ, wakil di situ, kita sebagai pengurus di situ, dia bukan hanya mengurus sistem, tetapi juga mengurus diri. That's why khalifah itu maksudnya mengurus diri dan mengurus sistem. Maksudnya apa tuan-tuan? Manusia yang didirikan oleh Allah SWT yang sangat unik ni sebenarnya dia mampu tak mampu untuk urus diri dia? Mampu. Dia boleh tak boleh mengurus diri dia? Boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan taklifkan sesuatu itu di luar daripada kemampuan dia. Ujian yang Allah beri berat macam mana sekalipun, sebenarnya dia mampu untuk nak mengurus diri dia. Itu boleh kita sebut sebagai khalifah tu. Itulah kita nak kaitkan sebenarnya. Kadang-kadang klien datang dengan kita pelbagai masalah, berbagai kisah hidup dia. Tapi walaupun kisah hidup dia, walau macam mana pun cubaan dan dugaan yang Allah beri kepada dia, sebenarnya bila kita faham konsep ini, Allah sebenarnya memberikan sesuatu pada dia dan dia sebenarnya boleh mengurus. Poinnya, dia nak urus atau tak. Yang kedua, dia tahu tak macam mana cara nak mengurus. Itu yang perlukan bantuan kita itu. Itu yang perlukan ilmu tu. Itu yang perlukan sokongan tu. Tapi secara dasarnya sebenarnya dia boleh buat, dia boleh lakukan, dia mampu. Itu yang kita nak tekankan kepada mereka tu. Bila orang datang pada kita, puan Allah kata Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mengikut ini. Apa yang kau faham kita pun cerita. Dia pun faham gitu. Kita pun tambah-tambah lagi, kita pun cerita balik kat situ. Dia nampak. Itu di antaranya lah okey tuan-tuan. Dan yang ketiga, apa yang kita buat ni adalah untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Baik, tuan-tuan dan puan sekalian yang ini saya kenapa saya pasal sentuh sikit juga, ada benda-benda yang mungkin semalam tak disentuh kan, yang saya sebut tadi kan. Yang itu saya nak fokuskan bahawa bila kita nak membimbing manusia itu sebenarnya, walau jenis manusia macam mana pun, bagaimana approach kita. Yang kedua, bahawa manusia itu walaupun banyak besar mana masalahnya sekalipun, sebenarnya dia boleh untuk lakukan perubahan. Cuma peranan kita lah yang akan membantu dia. Okey tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Cuba tengok tuan-tuan dan puan sekalian. Ini untuk nota yang kedua. Lepas tu kita petangkar apa semua, kita banyak lebih kepada aplikasi lah. Ini yang kedua. Yang pertama tadi saya overview balik, sebab ada benda-benda penting yang saya rasa tak kena tekankan dalam counselling. Ini yang kedua ni berkaitan dengan pendekatan. Sebelah dah sentuh ni? Belum? Proses-proses belum lagi. Sikit je Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian cuba tengok bagaimana pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam proses membantu membimbing. Kalau silap saya minta betulkan saya kat sama masa depan saya ni ramai ustaz-ustaz okey, kita boleh share lah. Di sini tuan-tuan dan puan sekalian, cuba tengok suatu hari daripada Abu Umamah bahawa ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang nak jumpa baginda, dan pada ketika itu dia menyatakan hasratnya di depan para sahabat. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk melakukan zina. Bila sebut zina, zina ni apa tuan-tuan? Zina ni apa? Dosa besar. Yes. Telah satu perbuatan dalam lingkungan dosa besar. Of course lah, bila dia datang jumpa baginda begitu, sahabat merasa takkan nak cakap benda tu diam kan So apa yang berlaku pada ketika itu satu keadaan, satu lagi tuan-tuan dan puan, pemuda ini hidup pada zaman Rasulullah. Yang di zaman Rasulullah kita tahu Rasulullah sentiasa memberi majlis ilmu, memberi bimbingan kan. Tapi dalam lingkungan ini juga ada pemuda yang masih lagi inginkan melakukan benda-benda yang sedemikian. Nampak tak? Apa maksudnya? Mungkin tak dulu pernah, satu ketika dia pernah lakukan begitu zaman jahiliah dia. Yes. Dan pada keadaan-keadaan tertentu keinginan-keinginan dia timbul. Betul tak? Macam kita juga kadang-kadang iman kita turun, naik, dan kita akan menghadapi pelbagai masalah, dan kita akan jumpalah kepada rakan kita sendiri untuk minta pandangan. Kan? Apatah lagi zaman sekarang ni. Bukan saja berzina, macam-macam kes kan. Zaman Rasulullah pun juga ada kes yang begitu. Satu. Tapi apa approach yang kita nak tengok? Pendekatan dia. Pendekatan bagi dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam proses membantu. Pertama, apa yang dia buat? Wahai sahabat, dia minta izinkan aku maka semua untuk mengambil. Kata dia, Rasulullah kata apa? Duduklah, dekatkanlah pemuda itu kepada aku. Agaknya sifat Rasulullah pada ketika itu apa? Genuine tak dia? Yes. Genuine nak bantu tak? Sang ikhlas nak bantu tak? Yes. Satu sifat pada diri kaunselor ada genuine. Selalu yang Rogers kena sebut Rogers dia pun genuine, dia kata. Jadi konsep Islam jelas clear. Kita kena betul-betul ikhlas ingin nak membantu. Barulah proses itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, dia terima kan. Terima tanpa syarat. Tak kisah siapa pun yang ada di depan, yang jumpa. Tak kira latar belakang dia siapa, anak datuk ke, anak menteri ke, orang biasa ke, orang kebanyakan ke, dia terima. Tak kira apa agama ke, Yahudi ke, Nasrani ke, dia terima tanpa syarat, menerima seadanya. Nampak right? Adakah dia empati? Apa dia empati? Macam malam kena bincang kot kita salah memahami dalam ruang lingkup dia. Memahami dalam ruang lingkup dia apa keperluan dia. Sebut empati dia tuan-tuan dan puan sekalian. Jangan pula sampai kita begitu memahami sampai memasukkan masalah tu dalam diri kita. Itu yang balik rumah kita berasa letih. Kalau masalah dia, masalah kita pula dah. Itu tak empati tu namanya. Dia dah masuk terus dalam diri kita terus. Itu dah bukan empati dah. Sepatutnya kita memahami saja. Itu masalah dia, bukan masalah aku. Betul tak? Masalahnya begitu. Cuma kita memahami apa keperluan yang dia hendak. Contohnya bila tuan-tuan dan perempuan ada bicara, saya cerita kan. Satu hari tuan-tuan balik daripada nak balik kampung, jalan kan. Tiba-tiba nampak accident, kemana tu jalan.
Orang pun jalan, kesiannya. Orang lain tengok jalan, kesiannya. Yang lagi dahsyat dia, berhenti kejap. Oh, selfie lagi. Itu jalan lagi. Tapi tuan-tuan yang punya rasa empati, tuan-tuan berhenti. Tuan-tuan memahami keperluan dia, itu dia nak diberi bantu. Apa yang dia nak paling kurang adalah kesakitan dalam kita nak keluarkan dia. Apa yang nak dia nak keperluan dia kepada ketika itu adalah untuk panggil ambulans. Alright, kita memahami keperluan dia di situ. Tapi bukan aku yang insiden, faham? Ini kalau tuan letakkan tuan lah yang insiden, balik rumah tu orang tak boleh kerja tu. Kesian kat suami jadi mangsa pula, anak jadi mangsa pula. Tuan-tuan dah kelelahan dah, keletihan dah. Sebab tuan-tuan share pula dengan suami pun, macam-macam pula ceritanya. So itu dah tak masuk dalam ruang lingkup empati tu lagi. Okay. So tengok bagaimana Rasulullah kat situ. Empati tak ada. Yes. Sangat memahami yang ketika itu pemuda dalam keadaan ingin dibantu, ketika itu dia nak melakukan perbuatan itu ataupun sebagainya. So maka pada ketika itu apa yang dia buat? Tengok Rasulullah pada ketika itu. Adakah dia label, wahai pemuda, apa yang kau buat ni adalah dosa besar? Ada tak? Ada. Di mana agaknya kecelaruan pada ketika itu, keperluan dia pada ketika itu? Pemikiran dia yang tak rasional. Dan ada kaitan dengan emosi yang tiba-tiba datang tak melakukan benda tu. Belum lagi perbuatannya nak buat benda tu, bawa ada keinginan dan emosi dia. Maka Rasulullah pun fokuslah kepada keperluan dia. Maka dia gunakan satu teknik menyoal. Pertama dia melayan dulu, menggunakan teknik melayan. Wahai, bawalah pemuda itu dekat dengan aku. Itu teknik melayan tu namanya. Tak disebutlah kat situ kan. Tapi itulah sebenarnya teknik melayan. Dia layan, dia duduk. Lepas tu barulah dia gunakan teknik menyoal pula. Wahai pemuda, bagaimana kalau ibumu dizinai oleh orang lain? Bagaimana kalau saudara perempuanmu dizinai oleh orang lain? Bagaimana saudara perempuan ibumu dizinai oleh orang lain? Panjanglah cerita hadis tu kan. Maka sampai pada ketika dia kata, kalaulah aku ni menjadi hamba, aku rela untuk jadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Salah dalam peperangan kan, nampak sama tak itu. Dia timbul satu insight, satu kesedaran. Akhirnya dia pun tanya Rasulullah, apakah yang patut aku lakukan, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pada ketika itu pun gunakan teknik non-verbal lagi sekali. Dia pegang pemuda itu. Itu non-verbal tu kan, kemahiran juga tu, nampak kan. Dan pada ketika itu maka Rasulullah pun dia kata pun, dia pun sama-sama membacakan, memberikan. Kalau kita konsep dalam kaunseling tu yang disebut sebagai ilaj tu tadi, dia pun berdoa. Doa tu is part of ilaj. Kita pun ya Allah ya Tuhanku, berilah kekuatan kepada sahabatku ini, berilah apa dia di kehormatannya, dipeliharalah kehormatannya, membengkalah dosa-dosa, nampak tak Dan pada ketika itu tengok akhirnya pemuda itu pun tidak lagi menoleh kepada perbuatan itu, nampak tak? Dan akhirnya dia pun dismisslah dan itu melakukan penamatan. Itu menggunakan teknik kemahiran juga. That's why bila kita ambil bagaimana kisah-kisah sahabat di zaman Rasulullah, kisah-kisah Rasulullah, kita tengok dalam konteks. Kalau kita cerita pasal bimbingan dan kaunseling, kita tengok konteks kaunseling lah.